Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6. Tajuk kami ialah Taraf Ekonomi Pembangunan Manusia. Kumpulan kami terdiri daripada Mirah binti Amirin, Afiqah binti Hasan, Khairul Afiq bin Mazlim dan saya Nur Amirah Alina binti Muhammad Amirah Asri, dan akhir sekali ialah Farah Zaika binti Kamal Arifin. Sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 hingga tahun 2020 kini, pelbagai dasar-dasar pembangunan telah dilaksanakan dan disediakan oleh pihak kerajaan. Bermula dengan dasar ekonomi baru iaitu pada tahun 1971 hingga tahun 1990 yang menekankan dua tujuan iaitu mengurang dan membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum serta penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Kemudian, 10 tahun seterusnya, Dasar Pembangunan Nasional 1991 sehingga tahun 2000 menjadi matlamat utama dalam kerajaan dalam memupuk masyarakat yang bersatu padu bagi memperkukuh kestabilan sosial dan politik, termasuklah mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan serta menjadi negara maju dan mengukuhkan keadilan sosial, nilai etika, moral, kualiti hidup dan mengamalkan prinsip pentadbiran yang adil dan cemerlang teknologi. Dasar Wawasan Negara 2001 sehingga 2010 pula menggabungkan teras kritikal dasar pembangunan yang lepas. Hasrat dasar ini mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, progresif dan makmur, yang dapat hidup dalam suasana harmoni dengan ikatan perkongsian yang saksama bagi menangani cabaran yang dihadapi oleh negara untuk menjadi sebuah negara maju sepenuhnya mengikut acuan sendiri. Dalam dasar ini, penekanan juga diberikan bagi membina negara yang berdaya tahan dan berdaya saing serta masyarakat yang bersatu, padu dan saksama. Diikuti dengan model ekonomi baru iaitu tahun 2010 sehingga tahun 2020 yang dipecahkan kepada dua fasa. Model ini memberi tumpuan utama kepada peningkatan produktiviti pekerja yang bermatlamat dalam membantu meningkatkan pendapatan mereka, berikutan daripada liberalisasi perdagangan dan terpaksa bersaing dalam dunia global. Model ini bertujuan untuk menganjakkan kedudukan ekonomi Malaysia kepada negara berpendapatan tinggi. Seterusnya ialah objektif. Ekonomi negara Malaysia telah berkembang dengan pesatnya semenjak negara mencapai kemerdekaan. Keluaran dalam negara kasar atau KDNK benar Malaysia telah berkembang secara nyata 6,5% dalam tempoh 1957 hingga 2005. Perubahan ekonomi yang mampat ini disumbangkan oleh perubahan struktur ekonomi negara daripada pertanian tradisional kepada sektor ekonomi moden, iaitu perindustrian dan yang terkini ialah ekonomi berasaskan pengetahuan (KEM). Pusat ekonomi negara adalah berpuncah daripada pelbagai dasar ekonomi negara yang telah digubal dan dilaksanakan oleh kerajaan. Namun begitu, masih wujud beberapa cabaran dan halangan yang perlu ditangani. Antaranya adalah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan dan keberkesanan dasar pembangunan dan dasar penstabilan seperti dasar fizikal, monetary dan perdagangan yang telah dilaksanakan. Setelah menyadari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi, kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru atau DEB. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan bagi mewujudkan perpaduan negara dan menaikkan nama negara. Salah satu objektif yang saya temui ialah membuat strategik pelaksanaan untuk membasmi kemiskinan. Aspek kemiskinan menjadi salah satu tumpuan utama dalam DEB. Masalah kemiskinan yang melanda negara sebenarnya bukan sahaja tertumpu di kawasan luar bandar, malahan di kawasan bandar juga.
Kaum bumi putra yang menguasai sektor pertanian tradisional merupakan yang berada pada angka sebanyak 6,2%, tidak sama dengan golongan atas. Ini akan mengakibatkan peningkatan jurang ekonomi dan berbagai masalah akan timbul bukan sahaja dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi masalah sosial dan kestabilan negara. Kedua ialah membuat pembangunan dan penyusunan semula. Dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British menyebabkan berlakunya tumpuan kaum mengikut fungsi ekonomi tertentu. Fenomena ini menyukarkan agihan kekayaan negara dan keadaan ekonomi sekaligus menyukarkan perpaduan kaum. Justru itu, melalui DEP, kerajaan telah mengadakan usaha-usaha ke arah memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi, seperti meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar dan bandar, menaikkan setaraf lah, dan menstrukturkan semula ekonomi ke arah yang lebih progresif, berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat agar dapat memastikan pembangunan negara naik dan dapat memberikan manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Seterusnya, kita dapat lihat klasifikasi pendapatan di Malaysia terbagi kepada 3, yaitu T20, M40 dan B40. Ketiga-tiga ini mempunyai maksud seperti T20 itu terendah, yaitu 40%, ataupun bottom di peringkat pertengahan 40% juga dalam golongan B40. Yang kedua, kumpulan pertengahan 40% atau middle 40% dalam golongan M40, dan kumpulan tertinggi 20% atau top 20% dalam golongan T20. Ini adalah hasil kaji selidik penyiasatan pendapatan isi rumah dan kemudahan asas ataupun PPIR dan KA oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Next, apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan pendapatan B40, M40 dan T20? Kumpulan T20 mempunyai pendapatan isi rumah median yang sekurang-kurangnya RM15,021 dan median untuk kumpulan M40 dan B40 telah meningkat sehingga RM7,093 dan RM3,166 masing-masing. Pada tahun 2019, pendapatan purata di Malaysia adalah RM7,901, manakala pendapatan median pula sebanyak RM5,873 berdasarkan JSM. Perlu diingatkan bahawa definisi kumpulan pendapatan ini tidaklah tetap. Istilah B40, M40 dan T20 sebenarnya mewakili peratus populasi negara bagi 40% terbawah, 40% tengah dan 20% teratas. Nilai ini mungkin naik dan turun dari tahun ke tahun, bergantung kepada penyata keluaran dalam negara kasar KDNK. Itulah sebabnya mengapa pendapatan isi rumah median digunakan sebagai penentu. Next, ini adalah contoh strategi pembangunan manusia. Terbagi kepada 3. Yang pertama, melaksanakan amalan jaringan keselamatan sosial seiring dengan keperluan standar antarabangsa. Yang kedua, menambah baik dan melaksanakan skim perlindungan keselamatan sosial secara menyeluruh kepada masyarakat. Yang ketiga, menjamin hak dan kebajikan minimum pekerja berpandukan amanat terbaik atau menerima cadangan dan pandangan badan antarabangsa. Next. Okey, ini adalah pendapatan median terbaru untuk T20, M40 dan B40. Kita dapat lihat dia terbagi pada 3 bahagian, iaitu golongan pendapatan T20
mempunyai median pendapatan pada tahun 2019 iaitu RM15.021. Pada tahun 2016 pula RM13.148. Ini menunjukkan pendapatan golongan T20 menaik pada tahun 2019. Manakala golongan M40 pula, median pendapatan 2019 adalah RM7.093, manakala 2016 hanya mendapat RM6.275. Dan akhirnya golongan B40, median pendapatan 2019 sebanyak RM3.106 dan 2016 pula sebanyak RM3.000 sahaja. Next. Sekian saja dari saya akan beri kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan. Oke, seterusnya seperti yang kita dapat lihat, derajat tersebut merujuk kepada pendapatan masyarakat Malaysia mengikut negeri. Perbezaan pendapatan antara setiap negeri agak ketara berdasarkan data di atas. Pendapatan T20 yang dipengaruhi di negeri Kelantan, Perlis dan Pahang boleh dibandingkan golongan M20 yang dipengaruhi di Kuala Lumpur. Menurut laporan disediakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia mengenai keluaran dalam negeri kasar KDNK, 7 negeri telah melepasi kadar paras nasional sebanyak 4.3% untuk tahun 2019. Selangor mencapai peningkatan sebanyak 6.7%, sementara wilayah persekutuan sebanyak 6%. Selain 3 negeri tersebut, Kelantan juga meningkat kepada 5.3%, wilayah persekutuan Labuan sebanyak 5.2%, Negeri Sembilan 5.1%, dan Kedah dan Perlis pula 4.6%. Dari Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya, tahap median pendapatan di negeri yang lain menunjukkan median pendapatan isi rumah ini tidak melebihi tahap pendapatan median untuk kumpulan M40 di Malaysia. Ini bermakna masih terdapat jurang perbezaan yang perlu ditutupi bagi meningkatkan pendapatan di kawasan bandar dan luar bandar. Seterusnya, cabaran dan isu. Wang Malaysia yang masih rendah berbanding negeri lain. Hutang awam yang tinggi oleh pihak kerajaan untuk membiayai projek mega akan menyebabkan kadar inflasi meningkat. Apabila kadar inflasi meningkat, ia akan menyebabkan harga mata wang negara jatuh kerana inflasi menghakis kuasa membeli menggunakan mata wang tersebut. Kedua, masih menggunakan tenaga buruh asing untuk keuntungan kerana gaji yang rendah. Dengan kemasukan buruh asing, pekerja tempatan tidak mendapat pekerjaan kerana tenaga asing mempunyai kemahiran dan bayaran pula lebih rendah dari pekerja tempatan. Ini menyebabkan faktor pengangguran kepada pekerja tempatan dan akan menyebabkan taraf ekonomi Malaysia semakin rendah. Kesimpulannya, taraf pembangunan ekonomi di Malaysia telah dipengaruhi oleh beberapa dasar dan model seperti Dasar Pembangunan Nasional 1991-2000, Dasar Wawasan Negara 2001-2010 dan Model Ekonomi Baru 2010-2020. Dasar-dasar ini sedikit sebanyak telah membantu dalam memperkukuhkan kestabilan sosial dan politik termasuklah mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan selain mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, progresif dan makmur serta mewujudkan suasana kehidupan yang harmoni. Fasa-fasa yang terdapat di bawah model ekonomi baru telah memfokuskan kepada peningkatan produktiviti pekerja selain meningkatkan kedudukan ekonomi Malaysia kepada negara yang berpendapatan tinggi. Dapat kita lihat di sini, kerajaan telah melakukan pelbagai usaha dan pelaksanaan serta pendekatan dalam mengukuhkan taraf dan kestabilan pembangunan ekonomi negara. Pelaksanaan yang dilakukan
juga adalah untuk mencapai objektif dasar-dasar pembangunan negara dalam membasmi kemiskinan di negara Malaysia. Pengkelasan pendapatan di Malaysia juga telah dilakukan bagi mengetahui taraf keperluan golongan-golongan di Malaysia. Menurut Muhammad Abdul Khalid, nyatanya di sini kesenjangan antara dua kelas golongan iaitu golongan atas dan bawahan telah mewujudkan jurang ekonomi yang sangat besar. Pelaksanaan dasar yang mengutamakan golongan berkepentingan seperti pemodal sama ada syarikat transnasional atau ahli perniagaan elit telah mewujudkan pembangunan di setiap ceruk bahagian di bandar. Pemikiran yang masih sendat ataupun sempit yang beranggapan bahawa pembangunan hanya melibatkan pembinaan pencakar langit yang tumbuh ibarat cendawan selepas hujan demi memenuhi permintaan dunia luar malah disulam dengan neoliberalisme yang perlahan-lahan merangkak masuk ke sekitar perkhidmatan awam menyerlahkan lagi ketidaksamaan ekonomi. Ini adalah merupakan petanda buruk jika dibiarkan berjalan tanpa meneliti semula kesan-kesan yang timbul. Kesenjangan terus berlaku, yang kaya akan terus kaya dek peluang yang diterima di peringkat global dan dalam negara, manakala golongan bawahan akan terus kekal di tampuk yang sama, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ditambah pula tekanan peluang pekerjaan yang tidak menentu, rumah yang tidak mampu dimiliki, kos sara hidup yang tinggi termasuklah hutang-hutang dan bil-bil yang perlu dilunaskan juga telah mempengaruhi mentaliti, pemikiran dan kehidupan golongan-golongan di Malaysia. Justru pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan taraf hidup. Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada kadar 5.9% pada tahun 2017 antara yang tertinggi di dunia hasil kejayaan program transformasi ekonomi ETP yang diperkenalkan oleh kerajaan. Menurut Perdana Menteri pada masa itu, Datuk Seri Najib Razak berkata, pertumbuhan ekonomi negara yang baik membolehkan kerajaan melakukan pelbagai usaha dan pendekatan untuk meningkatkan lagi taraf hidup rakyat. Kata beliau lagi, apabila asas pendapatan kukuh, maka bukan sahaja golongan B40 malah M40 juga mendapat tempias. Dan ini telah diumumkan pada pembentangan bajet 2018. Cukai pendapatan mereka telah dikurangkan sebanyak 2%. Dalam bidang pendidikan pula, kerajaan telah membekalkan subsidi yang bernilai 8,900 setahun dalam usaha untuk memberi pendidikan yang percuma. Kerajaan juga telah memperkenalkan beberapa program seperti program jualan sentuhan rakyat, Kedai Rakyat 1 Malaysia 2.0 dan ini adalah antara inisiatif kerajaan dalam menangani isu kos sara hidup di Malaysia. Sekian, terima kasih.